请大家同心默祷 ，Let's say a silent prayer， sila doa dalam hati。哈利路亚门。在我们还没有开始聚会之前，我们一起同心跪下来祷告。Let us pray in one accord before the service. Sama-sama sujud berdoa sebelum kebaktian. 奉主耶稣基督圣名祷告。
奉主耶稣圣名会前诗颂 In the name of Lord Jesus Christ, I lead him. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pimpin kidung. 首先，我们来唱诗第315首。Let us sing hymn 315. Singlah nyanyi kidung bilangan 315. First verse.
我们再来唱诗第67首 Sing the next hymn 67 Nyanyi Kidung Bilangan 67. Sang 第节 first verse. Second verse. Third verse.我们在唱诗第152首 Sing the next hymn 152 Nyanyi Kidung Bilangan 152. Sang 第一节 first verse. Second verse. Third verse.我们接下来再来唱诗第206首 Sing the next hymn 206 Nyanyi Kidung Bilangan 206.
first verse. Second verse. Third verse. Fourth verse.我们接下来再来唱诗第45首。Let us sing the next hymn, hymn number 45, Nyanyi Kidung Bilangan 45. First verse. Second verse. Third verse.
谢主，我们会前诗诵到此，请大家预备心聚会。Thank God our hymn session ends here. Let us prepare our heart for the service. Syukur kepada Tuhan, sesi kidung sampai di sini. Sila sedia hati untuk berkebaktian. Haleluya.哈利路亚！各位长子兄弟姐妹，大家晚上平安。Hallelujah, brothers and sisters. Very good evening to all of you. 感谢主，很久，整年没有这样聚会，没有这种聚会的感觉了。It's been almost a year since we have this kind of worship session. 今天看到许多长子兄弟姐妹到会堂来聚会敬拜真神。Today we have seen many of our ministers, brothers and sisters coming to church to worship God. 神是我们圣灵的智慧，以灵活、灵巧的来面对这种聚会的挑战、聚会的阻挡。God is the spirit of wisdom, and He will guide us into all these challenging times to worship Him. 说起来，这1年多传道讲到孤零零的、冷清清的，感觉不像在聚会的。因为你们看得见我，我完全看不到你们的。And to be honest, it has been quite cold on my part because I cannot see you, although you may be able to see me. 除了一位翻译的，2位的线上管理，还有一位弹琴的，那最多5个人。And apart from the interpreter, hymnal leader, and the person in charge of the AV and the pianist, just a few of us. 感谢真神我们今天这么多信徒来聚会，实在非常高兴，也非常的感动。We thank God. We are very touched and we are very happy that so many have turned up tonight for this service. 我们同心默祷。In Jesus' name, we all say a silent prayer. 阿门。Amen. 奉主耶稣圣名开始晚上的聚会。In the name of Jesus, we commence our evening service. 我们唱赞美诗352首。Let us arise to sing hymn 352. 还记得吗？这首诗它的宝贵在哪里？非常宝贵的一首诗。Do you still remember this hymn? It is so precious, and do you know how precious it is? 主
bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Dia berkata dia ingin kita masuk ke dalam naungan-Nya, yaitu masuki ke dalam kemuliaan-Nya dan juga masuki ke dalam kasih-Nya. Dengan sedemikian kita tidak akan mati. Ini adalah kidung yang begitu berharga. Karena Tuhan berkata kepada Musa, tiada seorang pun yang dapat berjumpa aku. Barang siapa yang berjumpa dengan aku akan mati. Tapi Tuhan ingin Musa untuk melihatnya. Maka Tuhan menggunakan cara ini. Saya melindungi engkau di dalam naunganku, dalam gunung batu. Maka engkau akan melihat kemuliaan aku di hadapan engkau. Dan engkau tidak akan mati. Ini adalah kasih anugerah yang begitu besar dan ternilai. Dapat berjumpa dengan kemuliaan Tuhan dan juga memasuki ke dalam kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita sujud berdoa.奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣。
哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主耶稣。Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, saya berkhotbah dengan bantuan Roh Kudus. Sama-sama kita teruskan bincang tentang Daniel pasal 6. Di sini kita melihat iman kepercayaan Daniel telah mendapat kemenangan. Dan terutamanya pada pasal ini kita melihat dia menang atas singa. Dan dia juga telah menang atas setan rohani. Dan dia juga telah memenangi manusia yang milik setan di kehidupannya. Dan pasal ini adalah kesaksian tentang iman kepercayaan yang telah menang. Semasa kita sedang berkongsi tentang buku Daniel, kita dapat tahu mungkin kita tidak akan setuju bahawa Daniel adalah seorang pemercayaan yang biasa. Adakah engkau menganggap bahawa Daniel adalah penatua ataupun nabi ataupun imam? Semasa dia ditangkap, dia adalah seorang pemercaya ataupun umat yang begitu biasa, umat Israel yang biasa. Dan dia juga bukanlah imam ataupun ahli-ahli Taurat di bait suci Tuhan. Tapi kita lihat umat yang biasa ini, dia telah memperolehi kemuliaan kerana kemuliaan Tuhan di hadapan orang kafir. Ini adalah satu mesej dan nubuat yang kita perolehi daripada buku Daniel. Adakah kita faham sekarang? Jangan kita menganggap hanya penatua, diakon dan juga pendeta dapat memuliakan Tuhan, tetapi pemercayaan biasa juga dapat memuliakan Tuhan. Ini adalah satu pemercayaan yang biasa, tetapi mempunyai satu iman kepercayaan yang luar biasa dan dia begitu mengasihi Tuhan. Ini adalah satu perkara yang begitu istimewa. Dia dapat memenangi segala ujian, pencobaan dan juga berbahaya dalam kehidupannya. Dan pasal 6 adalah pasal yang terakhir bagi seumur hidup Daniel. Kerana bermula pasal 7 dan sehingga pasal 12 akan menceritakan tentang nubuat dan juga penglihatan. Dan pasal 7 hingga pasal 12 akan mengutamakan tentang kerajaan Tuhan. Kita lihat buku Daniel pasal 6. Dan pada masa lalu kita telah ungkitkan dua butir penting. Yang pertama iaitu Daniel telah dipergunakan oleh raja yang baharu ini. Dia semakin maju. Mengapa raja ini begitu memperlihatkannya? Dan ayat 2 adalah satu jawapan.
Kerana Daniel mempunyai suatu sifat rohani yang begitu baik. Oleh itu dia lebih lagi, iaitu tinggi pangkatnya daripada yang lain. Dan dalam dunia ini, syarikat-syarikat akan mempergunakan dan meningkatkan pangkat kita sekiranya kita mempunyai kehebatan kita dan juga kehandalan kita. Dan mereka tidak akan pedulikan tentang akhlak kita ataupun moral kita. Yang penting kita dapat membawa bisnes dan juga keuntungan kepada syarikat ini. Ini adalah pandangan manusia bagi dunia ini. Tapi sangat aneh. Raja ini adalah raja orang kafir. Semasa dia menggunakan Daniel, dia bukanlah melihat kehebatan dan juga kehandalan Daniel, tetapi dia melihat dia mempunyai satu sifat rohani yang baik. Ini adalah suatu perkara yang begitu ajaib. Dan sememangnya Daniel mempunyai roh Tuhan, maka dia penuh dengan kebijaksanaan dan juga hikmat. Tetapi di sini memberitahu kita dengan sangat jelas, dia mempunyai sifat rohani yang begitu baik. Dia mempunyai roh yang luar biasa. Dan butir yang kedua, pada masa lalu, dan kerana raja ini iaitu meninggikan Daniel, maka setan ini telah cemburu. Dan dari segi luaran manusia milik syaitan ini, mereka sedang cemburunya, tetapi sebenarnya syaitan dalam alam rohani yang cemburukannya. Dan dari ayat 5 kita dapat lihat mereka mempunyai satu mesyuarat yang begitu penting. Ayat 5. Dan dalam negara kita, setiap parlimen dan setiap departmen mempunyai mesyuarat, mereka akan membincangkan tentang perihal dalam departmen mereka. Tetapi kita lihat ayat 5, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mereka sedang mengadakan mesyuarat untuk mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dan mereka ingin membunuhkan Daniel. Mereka adalah wakil negara dan mereka adalah barisan iaitu pemimpin negara, tetapi bukanlah bangsa biasa. Ini adalah perkara yang begitu menakutkan. Dan barisan pemimpin negara, mereka mengadakan mesyuarat untuk membincangkan bagaimana untuk membunuh Daniel, untuk mematikan Daniel. Sekiranya tanpa, iaitu fikiran dan juga perbuatan syaitan dalam alam roh, ini tidak akan mungkin jadi. Ini adalah dua butir penting yang kita ungkitkan pada masa lalu. Pada hari ini kita teruskan melihat butir ketiga, iaitu ayat 7 hingga ayat 10. Dan di sini saya akan beri satu tema kecil, iaitu larangan raja yang begitu bodoh.
Mengapa saya berkata perintah raja adalah begitu bodoh? Kita teruskan baca ayat 7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecil kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat 9. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah satu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Di sini kita lihat wakil-wakil raja dan juga para menteri, mereka telah memikirkan satu fikiran untuk menipu raja ini. Dapatkah kita lihat di manakah 3 jenis, iaitu 3 cara? Yang pertama, bagaimanakah mereka menasihatkan raja ini untuk mengeluarkan larangan ini? Yang pertama, mereka menggunakan perkataan dusta untuk menipu raja mereka. Dapatkah kita lihat bagaimana mereka menipu? Di sini berkata, semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah muafakat. Ini bermaksud Daniel juga termasuk dalam golongan ini dan Daniel telah setuju tentang fikiran mereka, tentang cadangan mereka. Ini sangat ketara. Mereka sedang menipu raja kerana Daniel tidak menyertai mesyuarat ini. Tapi di sini mereka memberitahu raja bahawa semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat dan ini juga termasuk Daniel, dan mereka menipu kepada raja kerana Daniel tidak termasuk dalam ini, iaitu termasuk dalam mesyuarat mereka. Mereka adalah begitu berani kerana mereka menipu raja. Dan cara yang kedua, mereka membuatkan raja mereka angkuh, maka raja mereka akan setuju tentang larangan ini. Kerana di sini berkata, ayat 8, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan berbohong kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja. Dan ini bermaksud dia bukanlah raja manusia, dia adalah Tuhan. Dan Raja Media dan Persia ini, dia adalah tertinggi dalam kalangan manusia. Dan sekarang dia ingin melampaui Tuhan kerana mereka telah dilarang. Mereka telah dilarang daripada memohon kepada Tuhan. Bukankah ini telah melampaui Tuhan? Cuba kita lihat dalam kehidupan kita. Anak-anak tidak dapat memohon apa-apa pun daripada ibu bapa. Dan guru-guru tidak dapat memohon daripada murid-murid tidak dapat memohon daripada guru-guru, maaf. Dan juga dalam iman dan agama kita tidak dapat memohon daripada Tuhan. Bukankah ini melampaui Tuhan?
Jangan kita katakan 30 hari, 3 jam ataupun 3 hari juga tidak telah dan raja adalah satu pangkat yang begitu sombong dan angkuh, dan sekiranya mempunyai permintaan tersebut iaitu tidak boleh memohon kepada dewa atau Tuhan, maka dia akan berasa begitu sombong. Oleh itu orang-orang ini mereka menggunakan psikologi dan mereka membuat raja ini iaitu begitu gembira, maka dia akan setuju tentang larangan ini, iaitu tidak dilarang mereka memohon kepada Tuhan atau mendewa. Dan juga cuba kita fikir, dalam dunia ini terdapat banyak iaitu terdapat banyak iaitu orang yang miskin, mereka tidak boleh memohon makanan daripada orang lain selama 30 hari. Dan mereka akan mati. Oleh itu larangan ini adalah begitu aneh. Kerana larangan ini tidak membawa kebaikan bagi negara dan juga gereja dan juga ibu bapa ataupun sekolah dan juga masyarakat. Dan memandangkan tidak membawa apa-apa kebaikan, mengapakah mereka ingin menurunkan larangan tersebut? Oleh itu orang-orang ini menggunakan kesombongan raja ini dan keangkuhan raja ini untuk dia jatuh kepada jala. Oleh itu semasa manusia telah menjadi bodoh, kita tidak akan lakukan perkara yang berhikmat. Cara ketiga, mereka menggunakan undang-undang Media dan Persia untuk menipu raja. Kerana undang-undang di Media dan Persia, sekiranya mereka telah membuat surat perintah ini, mereka tidak dapat mengubah. Sekiranya raja ingin mengubah, raja juga tidak dapat mengubah. Sekiranya raja ini telah menyesal dan dia ingin mengubah, tidak dapat mengubah kerana undang-undang Media dan Persia telah mempunyai suatu undang-undang ini iaitu tidak boleh mengubah apa-apa pun. Oleh itu kita lihat manusia di dalam dunia ini, mereka tidak kira apa akan korban. Mereka ingin mendapatkan dan memperolehi kemuliaan yang begitu munafik dan begitu palsu. Walaupun ini bukanlah iaitu bersifat realiti dan juga tidak membawa kebaikan, tetapi mereka masih lagi lakukan. Dan kemuliaan dan ini adalah begitu sementara saja, iaitu selama 30 hari. Tapi syaitan tahu tentang hati kita. Dan dia akan menggunakan iaitu kemuliaan yang munafik ini untuk iaitu membuat kita meninggalkan Tuhan. Oleh itu pada hari ini ramai umat Kristian, iaitu bukan saja orang kafir, kerana mereka ingin memperolehi kemuliaan ini yang munafik, maka mereka telah menjual jiwa rohani mereka.
Oleh itu dengan sangat jelas Tuhan Yesus mengingatkan kita, sekiranya manusia telah menguntungkan seluruh dunia, mendapatkan keuntungan seluruh dunia, ini adalah begitu kemuliaan yang begitu besar. Tetapi kita telah mengorbankan nyawa kita, apakah yang dapat kita bertukar dengan nyawa kita? Tuhan Yesus ingin kita melihat, yaitu fikiran yang jahat bagi si iblis ini, supaya kita dapat tahu tentang fikirannya. Oleh itu dalam Daniel pasal 6 ini kita dapat lihat Raja Darius kerana keangkuhannya dan kemuliaannya, dia telah jatuh ke dalam penipuan mereka. Maka dia telah menjadi seorang yang bodoh. Sebenarnya dia telah memperolehi kemuliaan yang begitu besar. Dan negara Babel telah dimusnahkan olehnya. Dan pada masa itu dia adalah raja yang termulia dan juga paling punya kuasa. Dan kita dapat tahu, yaitu keangkuhan dan kesombongan manusia ini tidak terhad, tidak mempunyai batasnya. Oleh itu hari ini, ramai kita telah jatuh ke dalam, yaitu fikiran si iblis ini. Dan berlakulah yaitu perkara dan kesulitan dalam gereja dan juga keluarga kita. Dan kita lihat ayat 7 hingga ayat 10, yaitu larangan yang begitu bodoh. Kita lihat ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat berita itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka dan hati Daniel yang mengasihi Tuhan telah lebih daripada mengasihi diri sendiri. Dan hari ini kita mengasihi diri sendiri lebih-lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Tetapi di sini Daniel mempunyai satu teladan yang baik dan juga kesaksian yang begitu benar bagi kita, yaitu dia mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi nyawa diri sendiri. Sekiranya kerajaan kita pada hari ini telah membuat suatu larangan atau perintah bahawa kita tidak boleh berdoa kepada Tuhan, apakah kita masih berdoa kepada Tuhan? Sekiranya pada satu hari berlakunya perkara sedemikian, apakah kita masih berdoa kepada Tuhan? Dan sesiapa yang bantah dan melarang yaitu perintah ini akan ditangkap. Dan saya percaya ramai umat dan pemercaya akan berkata, ini adalah perintah kerajaan. Kita tidak boleh larang. Kita tidak boleh bantah dan langgarkan. Dan coba kita lihat perintah kawalan pergerakan. Dan sememangnya sekiranya pihak kerajaan telah memberi kita perintah, yaitu SOP yang kita tidak boleh lakukan. Dan pihak kerajaan telah memberi kita SOP, kita patut yaitu
melakukannya, tetapi sekiranya pihak kerajaan tidak memberi kita apa-apa perintah yang dan kita sembarangan berkata ini adalah satu larangan, apakah yang ingin kita katakan? Dan kadang-kala saya berasa kita telah melampaui. Sekiranya pihak kerajaan telah akan melarang kita daripada berdoa kepada Tuhan, apakah yang akan kita jawab? Dan di sini kita dapat tahu bahwa Daniel telah tahu tentang larangan ini. Sekiranya Daniel keliru tentang larangan ini dan dia berdoa, ini tidak membawa maksud, yaitu dia mengasihi Tuhan. Kerana dia sedang keliru. Di sini berkata, Daniel dapat tahu tentang larangan ini dan dia dapat tahu dia akan mempersembahkan nyawanya sekiranya dia berdoa kepada Tuhan. Oleh itu, ayat 11, ini adalah suatu perkara dan persoalan yang kita harus renungkan pada hari ini. Dan adakah kita mempunyai fikiran tersebut, yaitu sekiranya pihak kerajaan mempunyai larangan supaya kita dilarang berdoa, dan semasa kita berdoa, apakah kita akan berkata, kita sedang menguji Tuhan? Dan di sini Daniel telah dapat tahu bahwa dia dilarang untuk memohon kepada Tuhan, tetapi dia masih berdoa. Apakah dia sedang menguji Tuhan? Dan kita berkata dia mengasihi itu dan dia tidak peduli bahwa nyawanya akan dikorban. Dia masih berdoa. Dan kita berkata Daniel mengasihi Tuhan. Tetapi mengapakah kita tidak berkata bahwa pendeta ini mengasihi Tuhan? Di manakah piawaian kita? Ayat 11 ini adalah suatu perkara yang begitu benar. Kita tidak boleh larikan daripada ayat 11 ini. Dan Daniel tidak berhenti untuk memohon kepada Tuhan kerana penganiayaan ini. Dan dia tidak pedulikan nyawanya akan terkorban ataupun pangkatnya akan dicabut. Dia masih lagi berdoa kepada Tuhan. Ini adalah iman yang benar. Dia benar-benar mengasihi Tuhan. Pada masa yang begitu cemas ini, dia telah menunjukkan sifatnya. Dan dia tahu dia akan dijatuhkan ke dalam gua singa, tapi dia tidak takut. Dia mempunyai satu hati yang telah bersedia untuk mati. Dia tahu dia akan dibuang ke dalam gua singa. Dan ini adalah suatu kesaksian yang mengasihi Tuhan. Kesaksian tentang iman yang kukuh haruslah kita tunjukkan sebagai seorang umat Kristian Gereja Yesus benar. Dan kita lihat, yaitu Paulus telah berkata suatu pepatah. Kita lihat Roma pasal 8. Dari Roma pasal 8 kita bandingkan, yaitu perihal yang berlaku pada Daniel pasal 6. Roma pasal 8.
Kita baca ayat 35 hingga 39. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Kita lihat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tidak 8. Sebab aku yakin bahwa baik mau 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di manakah kasih ini datang? Kasih ini semuanya datang dari Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia rela mati demi kita. Dan Dia rela ditindas, disesak, dianiayai. Dan Tuhan rela mati untuk kita. Dan sama seperti, yaitu Daniel juga rela ditindas, disesak kerana Tuhan. Tidak ada satu perkara dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan tidak ada siapapun yang dapat memisahkan Daniel daripada kasih Allah, walaupun gua singa. Engkau ingin memisahkan kita Daniel daripada kasih Allah dengan menghilangkan jawatan saya dan juga membuat saya miskin, tidak akan jadi. Dan di sini berkata, tidak akan sesiapa pun memisahkan kita daripada kasih Allah. Maupun yang di atas syurga, di atas, dan yang datang dari atas ini mempunyai. Dan sekiranya yang dari atas ini ingin memisahkan kita daripada kasih Allah, ini pasti mempunyai masalah. Dan apa-apa lagi, yaitu larangan yang bodoh bagi pemerintah-pemerintah negara. Oleh itu kita bandingkan Roma pasal 8 dengan Daniel pasal 6. Dia hanya pempercaya yang biasa sahaja. Dia hanya seorang pemercaya yang biasa yang ditangkap dan juga diugut ke negara lain. Manusia adalah biasa tetapi imannya tidak biasa. Kerana hatinya yang mengasihi Tuhan begitu kukuh dan begitu benar. Dan di manakah dia berdoa setelah dia tahu tentang larangan ini? Adakah dia sengaja pergi ke hadapan gua singa untuk berdoa? Dan sekiranya sedemikian, ini adalah ujian terhadap Tuhan, iaitu mencobai Tuhan. Dia membuat kerana dia ingin dilihat oleh manusia. Tapi Daniel bukan membuat untuk kelihatan manusia. Dia berdoa di dalam rumahnya. Dia berdoa di tempatnya. Iaitu tidak ada seseorang pun yang dapat masuk ke dalam rumahnya. Selain daripada dia yang menjemput.
Sekiranya dia berdoa di hadapan gua singa, ini adalah pencobaan terhadap Tuhan. Sekiranya dia ingin membuat penyampaian, iaitu dia berdoa di hadapan manusia dan juga di hadapan gua singa ini adalah pencobaan terhadap Tuhan. Ini adalah pencobaan terhadap Tuhan dan ini adalah perbuatan yang begitu bodoh. Tapi Daniel tidak. Daniel berdoa di dalam rumahnya. Dan kita lihat di manakah dia berdoa. Ini adalah begitu penting. Oleh itu tidak kira pada kelak hari kita telah ditindas ataupun disesak ataupun dianiayai, kita haruslah mempunyai satu iaitu ruang dan tempat yang diri sendiri untuk berdoa. Di manakah ruang yang terbaik bagi kita berdoa? Itu rumah kita. Itu bait suci Tuhan. Dan pada masa itu, gereja adalah dilarang untuk pergi. Oleh itu, bait suci bermaksud iaitu hati kita, iaitu kita berdoa dengan hati kita. Tapi di sini kita dapat lihat Daniel benar-benar sujud berdoa, berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Mengapa dia berdoa ke arah Yerusalem? Ini bermaksud hatinya terbuka ke arah Yerusalem, iaitu terbuka yaitu bait suci Tuhan. Oleh itu hari ini semasa kita berdoa, apakah yang kita fikirkan di dalam hati kita? Yaitu apakah kita sedang fikirkan tentang bait Tuhan? Dan doanya 3 kali sehari. Dan sekiranya pada biasa, dia sehari berdoa sekali ataupun tidak berdoa. Dan pada masa ini dia berdoa 3 kali sehari. Ini mempunyai sifat iaitu dia ingin membuat untuk dilihat oleh orang lain. Di sini berkata, dia berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Dan dia tidak berkata, dengan adanya larangan raja ini, dia tidak tambah ataupun kurangkan iaitu kali berdoanya. Oleh itu, si iblis ini ingin mendakwa kita, tetapi saya tidak mengubah. Saya masih lagi berdoa 3 kali sehari. Saya tidak mengubah. Dan orang Yahudi, masa mereka berdoa adalah jam 9 pagi, jam 12 tengah hari dan jam 3 petang. Dan jam 3 petang adalah doa petang, iaitu kerana 3 jam kemudian, iaitu 1 hari telah tamat. Kita teruskan lihat.
ayat 12 hingga ayat 16. Dan di sini kita melihat dakwaan orang manusia milik si iblis mendakwa Daniel. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dan mereka curi-curi pergi ke rumah Daniel untuk melihat dia berdoa. Bagaimanakah kita dapat tahu? Mereka dapat tahu Daniel sedang berdoa. Sememangnya engkau pergi ke rumahnya untuk bercubuk dan melihat dia dan dapat tahu bahawa dia sedang berdoa. Si iblis ini dia akan bercubuk kita. Dan matanya ini sedang yaitu memeriksa kita, melihat kita. Paulus juga pernah yaitu diperiksa oleh si iblis. Kita lihat Galatia pasal 2 ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, iaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Iaitu pada hari ini si iblis sedang melihat pendeta, adakah pendeta telah salah memberitakan Injil. Ini adalah perbuatan milik si iblis. Sekiranya hari ini kita ingin mendakwa pendeta, jangan kita curi-curi. Jangan kita secara curi-curi untuk mendakwa pendeta, tetapi yaitu mengingatkan pendeta secara berharapan. Tetapi pura-pura dan secara palsunya kita yaitu menyokong pendeta di hadapan, tetapi di belakang kita membelakangi yaitu pendeta. Ini yaitu bermaksud bercubuk. Dan pendeta menyampaikan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan ini adalah begitu ketara dan juga tidak secara curi-curi. Dan sekiranya kita lihat di dalam gereja ataupun di dalam atas talian, begitu jelas kita dapat lihat. Dan Daniel telah dicubuk oleh orang-orang golongan ini. Dan ada sekali seminar pendeta, ada seorang pendeta dari luar negara yang begitu taat setia, dia membuat kesaksian. Setiap kita tahu, yaitu kepalanya telah membuat pembedahan selama 4 kali, sebanyak 4 kali. Sebenarnya 2 kali dan 3 kali telah mencukupi. Tetapi di dalam hospital, dia dapat tahu bahawa si iblis ini yaitu mencubuknya di atas yaitu langit dan juga dari pintu. Dan saya pernah juga membuat kesaksian, ada satu jangka masa saya diganggu oleh si iblis dan ada satu jangka masa saya tidak dapat tidur. Oleh itu saya amat fahami tentang perasaan ini.
yaitu sedang dicubuk oleh si iblis, dan kadang-kadang kita akan anggap bahawa ini adalah satu mindset, tetapi ini bukan satu mindset, tetapi ini benar-benar cubukan dari si iblis, dan ini telah membawa satu tekanan yang secara tidak langsung. Ini bukanlah satu perbuatan yang yaitu tepat, dan anak-anak Tuhan tidak akan melakukan perkara yang curi-curi. Ini adalah perbuatan si iblis. Mengapa saya ungkitkan tentang yaitu percubukan ini, yaitu dalam ayat 12. Bagaimanakah mereka dapat tahu si Daniel ini sedang berdoa? Yaitu mereka mempunyai pengintip. Adakah kita mempunyai perbuatan ini terhadap manusia lain? Dan ayat pasal 6 ini begitu panjang, sampai di sini sahaja hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan dibuang di dalam gua singa ini adalah suatu tanda mukjizat yang begitu besar. Buku Daniel mempunyai 2 mukjizat yang begitu besar. Yang pertama adalah Mas dibuang ke dalam gua api, dan yang kedua adalah gua singa. Dan kita dapat lihat yaitu pasal 6, bagi akhirnya raja ini sedang memuji Tuhan. Si iblis ini ingin merosakkan iman kepercayaan Tuhan, iman kepercayaan kita, kemuliaan Tuhan dan juga iman kepercayaan kita. Dan kerana Tuhan ini adalah suatu perkara yang kita sekali lagi belajar daripada Daniel pasal 6, yaitu tidak terhenti-henti memuliakan Tuhan. Sekali lagi kita hanya hidup bilangan 392.
bersyukur atas pimpinan dan jagaan Tuhan. Dan hari Jumaat kita akan datang berkebaktian dalam gereja. Hari Sabat kita mempunyai kebaktian di dalam gereja jam 11 dan pada sebelah petang di atas talian dan 4:30 di dalam gereja. Dan pihak kerajaan tidak benarkan iaitu kebaktian sebelah petang, iaitu jam 2:30 hingga 4. Oleh itu tadi kita telah ungkitkan Roh Kudus telah memberi kita hikmat dan kebijaksanaan, maka jam 2:30 hingga jam 4 kita kebaktian atas talian dan jam 4:30 kita kembali ke dalam gereja. Tuhan Yesus telah memberi kita kebijaksanaan untuk menghadapi berbagai cabaran. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Sama-sama kita sujud berdoa dalam nama Tuhan Yesus.奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣。
哈利路亚，感谢主耶稣，阿门。这里有出路可以往，无忧愁，亦无惊慌，光明强如太阳照亮，因为走在主路上。这里有出路可以往，无忧愁，亦无惊慌，光明强如太阳照亮，因为走在主路上。
感谢主耶稣。 Syukur atas pimpinan dan berkat Tuhan atas kebaktian pada malam ini. Dan silam beri perhatian, iaitu hari Jumaat dan juga hari Sabat, kita teruskan datang ke gereja untuk berkebaktian. Kebaktian seperti sini saja. Sama-sama kita berdiri memberi salam.